Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam kelas Bahasa Melayu tahun 6. Pastinya anda sudah pun bersedia dengan buku teks dan buku latihan untuk kelas kita pada hari ini. Jika sudah, ayuh kita mulakan. Tajuk kita pada hari ini ialah berwaspada di kawasan rehat dan rawat. Kemahiran yang ingin difokuskan pada hari ini ialah kemahiran menulis. Buku teks halaman 56 dan standard pembelajaran yang perlu anda kuasai pada hari ini ialah 3.6.1, iaitu menulis untuk menyampaikan maklumat dengan menggunakan idea utama dan idea sampingan secara kohesi dan koheran. Fokus aktiviti kita pada hari ini ialah menulis email untuk menyampaikan maklumat secara kohesi dan koheran. Apakah itu kohesi dan koheran? Kohesi secara umumnya terdapat tautan yang jelas antara ayat dalam perenggan pertama dengan ayat dalam perenggan kedua. Manakala koheran merupakan kesinambungan idea yang terdapat dalam sesebuah wacana sehingga menjadikan teks itu bermakna. Ini bermaksud apa yang anda tulis, apa yang anda karang haruslah mempunyai kaitan antara satu perenggan dengan perenggan yang lain dan ideanya harus berturutan supaya cerita anda itu menjadi lebih bermakna. Faham? Kalau faham, ayuh kita teruskan. Ini merupakan mesej yang dihantar kepada Atoy. Perkara lawatan ke Kuala Lumpur. Salam sejahtera Atoy. Saya ingin bercerita tentang pengalaman saya menyertai lawatan ke Kuala Lumpur. Semasa dalam perjalanan, bas berhenti di kawasan rehat dan rawat tapah. Cikgu Zaitun mengingatkan saya tentang keselamatan. Soalannya di sini, anda dikehendaki untuk melengkapkan email yang diberikan berpandukan gambar pada halaman 56. Apakah gambar-gambar itu? Ayuh kita saksikan. Gambar yang pertama. Diberikan watak Cikgu Zaitun, Cikgu Syafiq, Cikgu Ang dan murid-murid sekolah. Kata kunci dalam gambar ialah memastikan bilangan murid. Ingat ya, fokus kita ialah keselamatan. Jadi, apakah kata kunci ataupun aktiviti yang boleh kita ambil daripada gambar untuk kita membina ayat? Ayuh saksikan satu persatu. Kata kunci yang pertama ialah berbaris. Jadi, berdasarkan perkataan berbaris ini, anda binalah satu ayat. Cikgu beri contoh ya. Saya dan kawan-kawan berbaris setelah menuruni bas. Ayat cikgu mudah saja. Anda boleh kembangkan lagi ayat anda menjadi lebih gramatis. Kata kunci yang kedua ialah mengira ahli rombongan. Berdasarkan kata kunci itu, kita bina satu lagi ayat. Cikgu Zaitun mengira bilangan ahli rombongan sebelum menuju ke kawasan rehat dan rawat tersebut. Ada atau tidak lagi kata kunci yang boleh kita ambil daripada gambar? Ada satu lagi kan? Apa dia? Ya, mengawasi. Ayat yang cikgu bina ialah Cikgu Syafiq dan Cikgu Ang mengawasi kami. Seperti yang cikgu jelaskan sebentar tadi, anda boleh kembangkan lagi ayat ini menjadi lebih panjang. Tapi, pastikan struktur ayat, tanda baca, ejaan anda betul. Kita teruskan dengan gambar yang kedua. Gambar yang kedua, watak yang diberikan ialah murid-murid, lokasinya ialah tandas awam.
kata kunci yang diberikan di atas ialah penyelak pintu. Jadi, di sini cikgu telah cari ataupun cikgu telah jumpa beberapa kata kunci untuk kita membina ayat. Yang pertama, beramai-ramai. Okey, mengapa beramai-ramai? Kalau lihat dalam gambar itu ada ramai kan? Jadi kita bina satu ayat. Kami pergi ke tandas beramai-ramai. Ini ayat yang mudah. Anda boleh panjangkan. Kami pergi ke tandas beramai-ramai bagi memastikan keselamatan kami. Yalah, kalau pergi seorang bahaya kan? Yang seterusnya, menyerahkan beg. Jadi ayatnya, Izuni menyerahkan begnya kepada kawannya sebelum masuk ke tandas. Dan kata kunci yang ketiga, memeriksa tombol ataupun penyelak pintu. Jadi kita bina satu ayat. Sebelum masuk ke tandas, Izuni memeriksa tombol pintu terlebih dahulu. Ataupun anda boleh buat, sebelum masuk ke tandas, Izuni memeriksa penyelak pintu terlebih dahulu bagi memastikan ianya betul-betul berfungsi. Boleh, kita teruskan dengan gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga, watak yang diberikan, murid-murid, guru-guru pengiring, lokasi, gerai makan, tempat makan atau kios. Ya, anda boleh pilih salah satu perkataan. Dan telah diberikan kata kunci di atas, makan berkumpulan dan mengawasi. Jadi, cikgu nak anda bina satu ayat, makan berkumpulan. Dan yang kedua, bina satu ayat mengawasi. Boleh. Kita teruskan dengan gambar yang terakhir. Gambar yang terakhir, wataknya murid-murid, guru-guru pengiring, lokasinya ialah tempat letak bas. Perkataan yang diberikan di atas ialah mengawasi. Kita boleh tambah lagi satu lagi kata kunci ya. Apakah itu? Ya, berbaris. Nampak kan murid-murid berbaris nak menaiki bas. Jadi anda binalah satu ayat berdasarkan perkataan berbaris. Dan yang keduanya ialah mengawasi. Siapakah yang mengawasi? Pastinya Cikgu Syafiq dan Cikgu Ang. Jadi bina satu lagi ayat mengawasi. Boleh. Bagus. Jadi ini merupakan mesej yang anda hendak lengkapkan ya, berdasarkan ayat-ayat yang telah kita bina dari gambar yang pertama sehingga gambar yang keempat. Jadi, cikgu ulang semula arahan soalan. Anda dikehendaki untuk melengkapkan email yang diberikan berpandukan gambar pada halaman 56. Jadi, dalam buku latihan anda salin sebagaimana yang telah tertera pada skrin anda. Anda salin semula dan pada perenggan yang pertama, cikgu tambahkan perkataan untuk anda melengkapkan perenggan tersebut ya. Mengingatkan saya tentang keselamatan ketika berada di kawasan rehat dan rawat itu. Dan perenggan yang seterusnya, anda gunakan ayat-ayat yang telah anda bina dari gambar yang pertama sehingga gambar yang keempat. Tulis dalam buku penulisan anda. Sekian dahulu pelajaran kita pada hari ini. Besarlah harapan cikgu supaya kerja yang anda lakukan, yang anda tulis dalam buku latihan kemas, sempurna dan yang paling penting, tulisan anda boleh dibaca. Sekian, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.